Kita bersama dengan rakan setugas Nahdlatul Ayumi. Assalamualaikum Nahdlatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan cuaca di sana? Kalau tadi di Tutong hujan lebat. Kedengaran kata orang. Hujan Kalau lebatnya di kemarin. daerah Tempurung macam mana ketika ini? Alhamdulillah cuaca juga agak mendung sekali pada awal pagi inilah. Mudah-mudahan saja cuaca ini akan beransur baik insya-Allah. Okey. Apa-apa pun kita harapkan semua dalam keadaan lancar dan mungkin ada berita yang ingin dikongsikan oleh Nahdlatul bersama dengan penonton kita dalam pagi. Silakan. Baik, terima kasih Fakrul dan juga Hani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Selamat pagi kami ucapkan pada bis kita yang masih bersama kami di Rampai Pagi. Dan seperti biasa juga Auda dari daerah Tempurung, kita akan kongsikan mengenai maklumat-maklumat semasa dari daerah ini. Baik, kita akan kongsikan terlebih dahulu di mana pemotongan sementara bekalan tenaga elektrik akan berlaku pada hari ini 12 November, itu pada hari Jumaat ini, yang mana akan bermula pada pukul 8.30 pagi hingga kerja-kerja selesai, di mana kawasan terlibat adalah di kawasan Mukim Bangar, Kampung Amu, Kampung Pokok dan sekitarnya. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan volten tinggi. Dan sementara itu pada hari Ahad 14 November juga akan berlakunya pemotongan sementara bekalan tenaga elektrik juga di kawasan yang sama, iaitu Mukim Bangar, Kampung Amu, Kampung Pokok dan sekitarnya. Dan kerja-kerja akan dilakukan bermula pada pukul 8.30 pagi hingga selesai. Jadi kepada bis kita yang tinggal di kawasan terlibat, sebaiknya mengambil maklum mengenai penutupan sementara bekalan tenaga api elektrik yang akan berlaku pada hari ini bermula 8.30 pagi. Baik, untuk seterusnya kita akan saksikan bersama bahan yang telah pun kita sediakan pada pagi ini. Apa kata kita terus saja saksikan pendekatan rakan setugas kita Siti Zawati. Kita saksikan bersama. Mungkin ramai di antara kita ni yang mengetahui kesedapan buah kelumbi atau dikenali sebagai asam paya dalam masakan seharian. Ia boleh dijadikan campuran menjadikan sesuatu bahan makanan sedikit berasa masam seperti limau. Kebiasaannya juga buah ini dijadikan jeruk dan air jeruknya boleh dijadikan cuka dan boleh dijadikan sambal kelumbi, dicicahkan bersama garam atau kicap pedas. Ia mempunyai rasa masam yang unik dan sudah tentu ada penggemar tersendiri. Bagaimanapun, berapa ramaikah yang tahu dari mana buah ini diambil dan bagaimana caranya? Adakah caranya senang saja seperti memetik buah limau yang ditanam di halaman rumah atau perlu ke hutan untuk mendapatkannya? Kita dengarkan bersama Ampuan Siti Khatijah binti Ampuan Ali Omar. Kalau kami ke hutan mengambil asam kelumbi ini, kami selalunya akan dapat dalam 2 guni besar lah macam tu. Tapi memandangkan masa ni cuaca yang dah menentu, hujan-hujan saja dan air paya pun dalam jua. Jadinya buah asamnya pun indah nampak tu pasal ia kedalaman jua. Buahnya pun kadang-kadang sedikit saja kami dapat tu kalau kami sekali jalanlah masuk ke hutan. Sekiranya dalam 1 plastik saja tu. Asam kelumbi ani dikenali dengan asam paya kerana ianya tumbuh di kawasan paya di dalam hutan dan terkenal kerana buahnya yang masam. Bagi yang tidak mengenali pokoknya sejenis palma yang seakan pokok nipah, dan pokok ini memang jarang ditanam kerana ianya tumbuh liar di kawasan berpaya. Ianya akan tumbuh beratus-ratus pohon di dalam hutan di kawasan paya, tetapi tidak semuanya berbuah sekaligus. Namun tahukah Auda, asam kelumbi ini mempunyai khasiat yang tersendiri. Tidak ramai yang menyedari ternyata manfaat buah ini sangatlah banyak. Rasanya yang masam manis ini memiliki vitamin C yang diperlukan tubuh.
walaupun buah ini seakan sama dengan buah salak. Tidak hairanlah harga buah ini meningkat berbanding beberapa tahun yang lalu disebabkan buah ini sukar diperolehi. Bagi mereka yang mahir saja mampu membawa pulang hasil yang lumayan. Buah asam Columbia ni berbuah mengikut musim, iaitu kira-kira setahun sekali. Ketika ia mula berbunga dan seterusnya berbuah, ianya akan mengambil masa dalam setahun untuk ianya menjadi masak. Kalau buahnya sudah masak, ia akan berubah berwarna merah, dan kalau masih mentah, ia akan kekal berwarna hitam atau coklat. Dan apabila buahnya sudah diambil, maka pohonnya akan mati. Ianya akan tumbuh semula jika ada bijinya yang jatuh dan akan tumbuh. Ketika hendak mengambilnya, pelbagai cabaran yang perlu ditempuhi, di mana kawasan asam tersebut berada jauh daripada jalan luar. Untuk masuk ke kawasan paya itu, ada pelbagai rintangan di mana kami perlu menyusur air paya dan lumpur dengan dipenuhi tumbuhan yang berduri-duri di kiri kanan sepanjang jalan. Perlulah berhati-hati kerana kalau tidak akan tercucuk duri dan jatuh ke dalam paya. Selepas itu, ketika hendak menebang buah asam itu, pokoknya atau dahannya penuh dengan duri dan perlu ditebang dahannya terlebih dahulu. Cabaran yang terakhir ialah ketika sudah menebang buah itu, perlulah segera disimpan ke dalam air paya supaya semut-semut lari, kerana ada semut yang bersarang di kawasan buah asam Columbia tersebut. Selalunya kami mengambil buah asam Columbia ni adalah untuk dimakan saja kerana ianya amat sedap dijadikan cicah bersama ulam-ulaman atau dijadikan sambal. Tetapi jika ada asam Columbia yang lebih, macam banyak kami mengambil, kami akan menjualnya di tamu, sebab kebiasaannya orang ramai akan menjadikannya buah asam Columbia tersebut sebagai jeruk dan disimpan di dalam balang, dan akan dimakan begitu saja jika sudah cukup rasa air jeruknya mengikut cita rasa masing-masing. Selain itu, masih ramai orang menggunakan buah ini penambah perasa dalam makanan tradisional Melayu, menggantikan asam keping atau asam Jawa kerana rasanya yang agak unik. Justru sekalipun harganya semakin meningkat, asam kelumbi masih lagi mendapat tempat pada kalangan masyarakat, khususnya penggemar asam.